Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk hari ni saya akan sambung berkenaan dengan solution of triangle lah. Okay, sebelum saya pergi pada tajuk saya solution of triangle ni, kalau tengok ni Cikgu Bunga tadi tu, kalau solving, saya nak ingatkan balik untuk solving, kalau solving menggunakan formula, so lepas saja solving guna formula, masukkan nilai, tak baik, yang bawah-bawah tu tak payah tulis, terus tulis jawapan lah. Sebab kalau masukkan nilai yang salah, nanti akan jadi salah. Okay, faham tak? Kalau guna formula untuk solving equation, awak hanya masukkan dalam x equals to negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. So dekat situ awak masukkan, yang bawah tu tak payah tulis x tu tambah berapa-berapa. Tulis jawapan guna kalkulator. So dia akan ingatkan awak daripada salah lah. Okay. Boleh. So dengar suara saya? Dengar. Okay. Dengar yo. Baguslah. Okay, so yang skrin saya ni nampak? Nampak. Okay, so dalam solution of triangle yang hanya ada beberapa perkara sahaja yang sangat penting. Yang pertama adalah kita kena tahu guna sine rule. Yang kedua kita mesti tahu guna cosine rule. Dan yang ketiga kita tahu mencari area of triangle. Okay, so setiap satu sudut keadaan ni dia ada syarat-syarat dia lah. Contohnya kalau kita nak menggunakan sine rule. So syaratnya adalah dia mesti ada dua angle dan satu sisi, ataupun dibagi dua sisi ataupun satu angle. Okay. So tu syarat menggunakan sine rule. So kalau awak nak kira, okay, sine rule ni bentuk dia macam ni. So ni adalah bentuk sine rule. Okay, so bentuk ni dia akan jadi boleh tukar. Bergantung kepada apa yang awak nak cari. Kalau awak nak cari angle, awak letakkan sin A tu dekat atas. Dia tak semestinya macam ni. So apa sahaja yang awak nak cari, awak mesti letakkan sebelah kiri, sebelah atas. Contohnya katalah awak nak cari nilai angle B kan. Nak cari angle B. Jadi bila awak nak tulis formula, awak kena tulis sin B kat atas lah. Over B equals to sin A over A. So kalau dah tahu dah nak cari angle, letakkan angle tu bahagian atas. Jangan letak angle bahagian bawah. So nanti awak cross multiply akan jadi masalah. Okay, so tu berkenaan dengan sine rule. So kalau kita ada cosine rule, kalau cosine rule pula syaratnya adalah dia mesti ada dua sudut. Okay, dia ada dua panjang sisi ataupun satu sudut. Okay, included angle ni maksudnya kalau ada satu triangle. Okay, kalau kita ada triangle, kalau sudut ni panjang ni diberi, katalah sini X, sini Y, dia mesti ada sudut ni. Dia mesti dalam bentuk V ni, V macam ni. So sudut dia mesti macam ni. Kalau dia bagi atas dengan bawah, okay, kalau dia bagi, kalau ni triangle awak, dia bagi panjang sisi yang ni, dia bagi panjang sisi yang ni, awak mesti dapatkan sudut yang ni dahulu, barulah boleh guna cosine rule. Kalau dia bagi X dengan Y, tapi sudut yang dia bagi adalah sudut ni, dia bagi sudut dekat sini, maka tak boleh. Dia mesti sudut yang tidak opposite dengan panjang sisi yang diberi. Kalau sudut yang diberi itu adalah bertentang dengan panjang sudut yang diberi, okay, panjang sisi yang diberi, maka kita tak boleh guna cosine rule. So kita mesti guna sine rule. So tu syarat bila menggunakan cosine rule. Okay, keadaan yang kedua apabila kita nak guna cosine rule ni adalah dia mesti ada diberi 3 side. Maksudnya sudut tak ada. Okay, sudut ni tak ada, dia ada Z. Okay, so kita ada nilai Z. So X, Y, Z. So ada 3 sudut, ada 3 panjang sisi, maka kita boleh guna cosine rule. Okay. So formula ni tak payah hafal. Tapi hafal tu baguslah. Dalam exam diberi. Cuma yang penting dekat sini, walaupun kita ada 3, nampak macam 3 ni. Ada 3. Tapi yang pentingnya sebenarnya ada satu je. Yang awak kena ingat adalah A square sama dengan B square plus C square minus 2BC cos A. So satu sahaja nilai yang awak kena ingat. Katalah awak nak cari sudut. Okay. Konsepnya adalah sudut ni dia mesti sama dengan panjang sisi kat depan ni. Okay. Kalau dekat sini A, kat hujung ni adalah A, dekat depan ni mesti A.
So yang lain tu dia mesti konsep dia adalah guna Pythagoras theorem B square plus C square. Kemudian kat sini adalah minus 2BC. Selain daripada panjang sisi yang dibagi. So sama juga awak tak payah hafal sudut ni. Kalau kat sini tengok ni. Kalau cos C dekat depan ni mesti C square. So tu cara kita ingat formula. So kalau kita nak cari sudut B, maksudnya B square ni dekat depan. Okay. Yang ketiga, okay. Kita nak mencari, kalau kita nak mencari area. Kalau dulu kita tak ada Heron's formula ni. Heron's formula ni adalah sangat senang digunakan kalau kita ada ketiga-tiga panjang sisi. Okay, kalau kita ada ketiga-tiga panjang sisi. Maksudnya sisi A, sisi B dengan sisi C. So kalau kita ada nilai ni, maka dia akan jadi senang lah. So, terus masukkan dapatlah nilai luas. So kalau kat sini kita kena cari dulu AB sin C ke ataupun AC sin B ataupun BC sin A. So soalan ni memang sangat senang untuk awak dapatkan 10 markah. Kalau awak tak dapat 10 markah pun sekurang-kurangnya maksimum boleh dapat 8 daripada 10. So kalau awak tak tahu ambiguous case. So maksudnya 8 daripada 10 tu insya-Allah awak dapat. Sebab normally soalan A dia mesti guna sine rule, soalan B dia mesti guna cosine rule, soalan C dia akan cari guna area. Jadi kat situ dia akan jadi 8 markah dah. Okay, so soalan ni adalah soalan yang sangat membantu awak untuk menjawab soalan section. Sekarang ni pattern soalan tu dah bertukar. Tapi kita masih lagi anggap solution of triangle ni adalah satu topik yang akan membantu awak dalam SPM. Okay, so dekat sini kita tengok contoh soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama tu. Okay, the diagram below shows the position of Christina House, Ron House and a post office. So dekat sini awak kena faham dalam maths betul-betul berkenaan dengan bearing. Okay. So kita ada 3 keadaan. Okay. Kita ada rumah Christina, post office dan juga kita ada Ron. Okay, jadi apa yang berlaku kat sini, bila sahaja kita ada 3 tempat, so awak kena biasakan semua tempat tu dia mesti ada, kita ada arah dia. So kat sini adalah north lah. So kita ada north kat sini. So bila kat sini kita dah ada sudut ni dia dah bagi 2. Jadi macam mana dapat nilai ni? Okay. So untuk menjawab soalan A, calculate the bearing of the post office from Christina House. Nak cari nilai post office daripada Christina. So macam mana kita nak cari nilai ni? Okay. Apa yang berlaku dekat sini adalah okay. So untuk mencari sudut dekat sini, kita tak guna sine rule lagi. Kita tak guna cosine rule, kita guna sine rule sebab kita ada 2 set. Okay, kita nak cari panjang sudut ni setentang dengan dia kita ada. Okay, setentang ni kita ada 9.4. Kemudian kita ada sudut 98 dan kemudian kita ada panjang sisinya adalah 12. Jadi seperti mana saya bagi tahu tadi, kalau kita cari sudut Q, letakkan sudut Q ni pada bahagian atas. Okey, letakkan sudut Q ni pada bahagian atas. So dia kena guna sin A per A sama dengan sin B per B. So kat sini sudut kita adalah Q. So panjang sisi yang setentang dengan Q adalah 9.4. So dekat sini sebab tu dapat 9.4 kat sini. Okey, 9.4 ni yang ni. Kemudian kita nak proportion dia dengan apa? Dengan sudut 98 darjah. Okey, so sin 98 darjah. Kemudian setentang dengan 98 darjah ni adalah 12. Jadi teruslah kita dapat. Okey, cross multiply dia akan jadi sin Q ni sama dengan sin 98 darab 9.4 bahagi dengan 12. So yang tu tak payah tunjuk. Sebab dekat sini ni bila awak dapat tunjuk nilai ni, so dekat sini dapat K1. So dekat sini dapat K1. Okay, so bila kita cari nilai sin Q, so sin Q ni sama dengan 0.7757. Okay, so dekat sini tak ada markah. Bila kita inversekan sin, kita dapat 50.87. Okay, so dekat sini ni tak ada markah lagi sebab soalan adalah disuruh mencari bearing bagi post office daripada rumah Christina. So, bearing ni kita baca daripada 0 darjah. Okay, bearing ni kita baca daripada 0 darjah. Jadi kalau kita cari dekat sini, okay, sudut kat sini adalah 50.87. So kita nak tengok bearing post office daripada rumah Christina.
So kita baca daripada sini ke sini. Okay, so dekat sini ni dia akan jadi so 39 darjah lah dekat sini. So kalau dekat sini adalah 50 kalau dekat sini macam mana saya dapat 39 darjah ni? Okay, so sekejap. So kalau dekat sini adalah 50.87. Okay, 50.87 darjah. Tolak dengan 90 ke cikgu? Okay. Sekejap. Saya assume 90 ke kat sini? Sekejap. Macam mana boleh assume tu 90 darjah kan? Silap saya macam ni. Macam mana saya boleh dapatkan ni? Saya tak boleh nak assume benda ni 39 darjah kan? Oh, saya pun terlepas pandang ni. Kenapa saya anggap dia ni adalah 90 darjah? Sekejap. Siapa ada idea macam mana kita dapatkan nilai Q tu? Kita dapat 50.87. Macam mana nak dapatkan nilai ke atas tu? RM90 tolak Tapi kat satu dia tak 50.90. bagi tahu. Tapi dia tak bagi tahu lah pula QR tu adalah satu garis lurus. Memang saya memang semalam saya jawab. Dia macam seolah-olah dia menganggap. Ya, tapi soalan ni tak ada cara lain lah. Dia memang kena assume benda tu 90 darjah kat sini lah. Kita kena assume dia 90 darjah. Ya, kita kena assume dia 90 darjah dekat sini. Kan? Hadi. Kenapa? Hadi, sebab kita bagi tahu distance tu. Distance memang jarak lurus tu. Mana? Dia kata jarak kan. Bila jarak yang jarak lurus lah. So, kita tak perlu bagi tahu garis lurus. Tak, saya tahu dah dia garis lurus tapi tak semestinya sudut kat sini 90 darjah kan? Oh ya, betul. Kan? Tak tahu Dia tak semestinya 90 darjah. Ya. Oh, dia Kan? tak bagi dia Tak ada kat sini, tak ada ayat yang 90 darjah. Semalam memang saya assume benda ni 90 darjah. Oh, I see. Sebab dia memang tak bagi. Tapi saya rasa kita memang kena assume 90 darjah ni. Kalau tak kita tak dapat nilai. Kalau tidak tak dapat carilah. Okey. Soalan buku kalau tak, memang tak teksi dapat selalu cari. memang tak lengkap. Kan? Okay. So kita akan dapatlah bearing dia bila kita 90 tolak dengan 50.87. So kita dapat bearing ni adalah 039 darjah. Okay. Okay, kemudian soalan yang kedua, soalan B. So soalan ni mungkin ada kekeliruan sikit. Nanti kami cikgu akan bagi tahu balik lah kenapa kita assume 90 darjah. Okay, soalan B, the bearing of the post office from Ron house. So daripada rumah Ron. Okay, so bearing daripada rumah post office daripada rumah Ron ni maksudnya kita kena baca dia adalah daripada sini ke sini.
Okay, daripada sini ke sini. Jadi, in order nak dapatkan nilai kat situ, maksudnya kita kena tahu dulu sudut sini. Okay, sudut ni dengan sudut ni adalah sama. Macam mana saya dapat nilai 47.13? Okay, kalau kita guna sudut 90 darjah kat sini, kalau sini 50.87, so sudut sini akan jadi 39 kan? So, 39 darjah tolakkan dia sudut ni akan sama dengan sudut di sini. Okay. So nanti kita akan cari nilai. Kita akan dapatlah nilai dekat sini akan dapat 360 dapatkan sudut kat sini adalah 47.13. So dapatlah nanti jawapan dia akan jadi 312.87. Okay. So dekat sini dapat. Kemudian mencari distance rumah Kristina daripada post office. So yang ni kita guna sign rule je lah. So nanti kita akan dapat nilai. Okay. X ni adalah jarak rumah. So dekat sini adalah nilai X. Okay. Kemudian perkan dengan nilai sudut yang kita dapat. Okay. Kemudian samalah guna sign rule je. So X ni sama dengan 6.263. Okay. So basically dekat sini ni, kalau kita dapat nilai, N ni akan dapat N1 lah. So dekat sini K1 guna formula, jawapan yang akan jadi N1. Okay. So ni settle soalan yang pertama. Soalan yang kedua, soalan ni soalan keadaan sebenar. Okay, Idris wants to measure the distance between 2 points H and K that is opposite to each other on the leg as shown in the diagram. Okay, so maklumat yang awak ada ni saya memang cadankan awak kena lukis balik supaya awak nampak lagi jelas lah. So bila saya lukis balik kat sini saya dapat A, H, K. So maklumat yang kita ada adalah panjang A, H 125.3, so 174.8, 63 darjah. Okay. Once kita dapat nampak benda macam ni, kita dapat V shape, kemudian kita nampak sudut, confirm dah dekat sini mesti kena guna cosine rule. Okay. Dan nampak tak diguna ni, nampak sudut macam ni, mesti punya satu konsep cosine rule mesti kena apply. Okay. Jadi soalan yang pertama dia kata, find the distance between H and K. So nak cari panjang HK ni, panjang sini. Okay, so seperti mana yang saya bagi tahu, kalau kita panjang ni dia mesti hujung sekali dia mesti ada sudut dia. So kalau lah kita namakan apa sampai sini A square, so sini akan jadi cos A. So sini akan jadi B square tambah dengan C square minus 2BC darab cos A. So tu konsep dia. Kalau kita cari panjang ni letak je lah kat depan. So HK square sama dengan nilai ni 125.3 kuasa 2, 174.8 kuasa 2. Maksud nilai B, nilai C yang sudut yang betul. So kat sini kita akan dapat dua nilai. K1 ni merujuk kepada satu masukkan nilai, satu lagi adalah menggunakan sudut yang betul. So K1 ni adalah guna sudut yang betul. Okay, kemudian kita dapat nilai. Okay, dapatlah HK square tu sama dengan 26.368.13. So dapatlah panjangnya adalah 162.38. So macam mana kita nak tahu, kita nak confirmkan jawapan kita ni betul ataupun tak. Kita boleh masukkan balik dalam panjang ni dalam sini. Kemudian kita dapatkan balik, dapat tak sudut 63 darjah. So maksudnya kita test balik. Setelah panjang 162.38 ni, kalau kita masukkan dalam formula cosine rule, dapat balik nilai cos itu adalah 63 darjah. Sudut tu adalah 63 darjah. So kalau dapat 63 darjah, maksud jawapan kita tu betul. Okay, so yang ni tadi guna sine rule, sekarang ni guna cosine rule. Okay. Next, okay, ni pattern soalan SPM sebelumnya. Dan untuk SPM-NSM ni ada soalan yang pattern macam ni lah. Maksudnya soalan yang pertama ni dia mesti mengguna sine rule, cosine rule, kemudian diguna area bagi triangle. Kemudian soalan B dia mesti guna ambiguous case. Okay. So tengok soalan yang pertama. Okay, calculate angle ABC, angle ADC dan area quadrilateral.
So quadrilateral ni maksudnya hasil tambah dua triangle kat sini lah. So kita ada triangle A, kita ada triangle B. So itu maksud dia quadrilateral ABCD. Okay, so both ni nak guna sama ada nak guna formula 1/2 AB sin C ataupun boleh guna Heron's formula. So either one lah. Saya lah masih lagi prefer guna AB sin C lah sebab Heron formula ni baru lagi kan. So tak familiar lagi. Tapi kalau kita boleh biasakan diri dengan Heron's formula, tak ada masalah. Okay. Cuba tengok soalan yang pertama adalah mencari angle ABC. Okay, saya dah lukis balik. Letak balik kat bawah ni. So, mencari angle ABC. So, nak cari sudut sini. Okay, kalau kita tengok kat sini, nak cari sudut ni, kita ada nilai setentang dengan dia. Okay, sorry. Kita ada nilai setentang dengan dia. Kemudian kita ada nilai sudut ni yang dan setentang dengannya adalah 9.5. Jadi bila sampai kat sini dia tak ada V shape tu. Included ni. Maksudnya kita ada panjang ni. Kita ada sudut sini. So kalau tak, maksudnya dia mesti guna sin rule. So apa benda yang kita nak cari adalah sin B. So sin angle B ni letak kat atas. Okay. So perkan dengan panjang sini dia adalah 12.3. Dan samakan dengan sudut proportion kita adalah sin 40.5 degree over 9.5. So kita akan dapatlah angle B ni sama dengan 57.24. So dekat sini awak mesti ambil sampai 4 significant figure. So kena ingat, sudut ni mesti tepat 4 significant figure. Sebab tu kat sini guna N kotak. Guna N kotak ni maksudnya kalau awak dapat 57, awak tulis 57.2. So, katalah awak tulis 57.2, ini awak akan dapat N kosong. So kena remember lah, sudut dia mesti 4 significant figure. Maksudnya at least 2 decimal places. Sampai 2 tempat perpuluhan. Baru awak akan award dengan N1. So kalau tak cukup titik perpuluhan, dia akan jadi N kosong lah. Ataupun dia akan tulis K1, N1, SS tolak 1. SS tolak 1 ni maksudnya kaedah yang digunakan tidak tepat. Okay, next. Soalan yang kedua, disuruh cari adalah angle ADC. So ADC. So di mana ADC ni adalah dekat sini, angle ADC. Okay. So bila kat sini nak cari angle ADC, okay, triangle ADC tu kita ada 3 panjang sisi. Okay, so kita ada panjang sisi 9.8, 5.2 dan juga 12.3. Jadi nak kena guna cosine rule lah sebab kita ada 3 panjang sisi. So 3 panjang sisi nak cari sudut, kita kena guna cosine rule. Jadi sudut yang kita nak cari ni adalah cos D ni. Jadi dekat depan ni mesti panjang sisi D. Okay, dia mesti panjang sisi D. Dia mesti tally. Yang ni dia mesti tally dengan sudut yang sini. So dekat sini ni tak kisahlah, maksudnya yang satu dua lagi panjang sisi yang diberi. Ni 9.8, 5.2. Kemudian kat sini A kita, kemudian kat sini B kita guna cos angle B. So kat sini dapat K1 sama konsep macam tadi lah. Masukkan nilai yang betul, semua nilai A, B yang betul. Kemudian kita nak cari nilai ni yang betul, K1 ni yang betul. So dapatlah K1. Kemudian kat sini dapatlah jawapan dia 0.07. Okay, so kena berhati-hati kat sini. Okay, angle D ni negative cos ni dia akan berada pada 2 tempat. Kalau kita tengok angle D ni negative cos berada pada kuadran yang keberapa? Negative cos berada pada kuadran yang berapa? 2 dengan 3. So, ASTC kan? So, dia cos negatif ya pada kuadran 2 dengan kuadran yang ketiga. Kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga. Kalau kita tengok kuadran yang ketiga ni, sudut dia mesti lebih daripada 180 darjah. Okey. Jadi kalau kita tengok balik gambar rajah ni,
Logik tak kalau sudut ADC ni greater than 180, which means that it is in quarter 3. Logik tak kalau dia berada pada quarter yang ketiga? Logik tak dengan gambar rajah ni, sudut ADC tu adalah sudut yang lebih besar daripada 180 darjah. Logik tak? Logik ke tak? Tak logik lah. So dia mesti guna second quarter. Quarter yang kedua. Jadi quarter yang kedua tu barulah jawapan kita ni confirm betul. 106.07. So dekat sini pun sama. Dua sudut dia mesti sampai 2 decimal places. Okay? 2 decimal places. Jaranglah dia terima 106.1. Kalau tahu tu nasib baik dia terima. Tapi saya sarankan awak kalau sudut biasakan diri guna 2 decimal places lah. 2 decimal places. Okay, so next. Okay, soalan yang ketiga adalah dia suruh mencari area quadrilateral ABCD. So seperti mana yang saya bagi tahu tadi, so saya biasa guna formula 1/2 AB sin C. So area ni sama dengan 1/2 AB sin C. Okay, so saya guna step satu ni cari yang triangle yang pertama, kemudian cari area bagi triangle yang kedua. Okay, so dekat sini saya akan dapatlah dua nilai. Okay, ini adalah set triangle yang pertama. Okay, yang triangle A. Ni adalah A. So yang bawah ni adalah yang B. So ni adalah yang B. Okay, jadi dekat sini kita akan dapat K1. K1 ni maksudnya betul lah. Dekat sini betul. Sudut ni betul dengan sudut ni betul. Either one, sama ada kat sini betul ataupun kat sini betul. So dapat 1 markah. Okay, kemudian hasil tambah ni dapat 1 markah. Dan jawapan ni dapatlah 82.37, dapat 1 markah. So kat sini dapat 3 markah. Okay. So seperti mana yang saya beritahu, so 8 markah yang pertama ni mesti confirm diguna yang soalan yang pertama diguna sine rule, soalan yang kedua diguna cosine rule, dan soalan yang ketiga mesti guna area. Okay, mesti guna area. Dan yang terakhir, okay, 2 markah yang terakhir ni, yang pertama adalah, okay, ni yang masuk ambiguous case ni. Okay, sebelum saya jawab soalan ni, apa masuk ambiguous case ni, dia macam ni. So ambiguous case ni kalau ada satu triangle, awak ada satu triangle. Okay, awak ada satu sudut yang diberi. Okay, katalah sudut kat sini adalah 40 darjah. Okay, sini 5 cm. Okay, sini 9 cm. Okay, so sudut syarat untuk menjadi ambiguous case ni adalah jika panjang sisi yang setentang dengan sudut yang diberi, panjang sisi setentang dengan sudut yang diberi, maksudnya panjang ni adalah lebih pendek daripada panjang sisi yang satu lagi. Lebih pendek daripada panjang sisi yang satu lagi. So kat sini 9 cm. Maka ambiguous case akan berlaku. So ambiguous case akan berlaku di mana dia akan jadi ambiguous case ni adalah dia akan menghasilkan satu isosceles triangle. So dia akan jadi dekat sini. Okay. So panjang ni dengan panjang ni sama 5 cm. Cuma sudut kat sini akan jadi bertukar lah. Okay, hasil tambah sudut ni akan jadi 180 darjah. Okay, so tu maksud isosceles triangle. Ada satu lagi gambar rajah yang jadi isosceles triangle kalau di atas scalene triangle. Contohnya kalau dia ada bentuk macam ni. So masih lagi sudut yang sama, kat sini adalah 40 darjah. So sini 5 cm, sini jadi 9 cm. So masih lagi guna konsep ni, kalau panjang sisi yang setentang dengan sudut yang diberi, okay, lebih pendek daripada panjang sisi yang satu lagi, maka ambiguous case berlaku. So kalau kat sini, kalau case macam ni, ambiguous case dia berada di dalam. So dekat sini ambiguous case akan berlaku di luar. So dia akan jadi dekat sini. Okay, so panjang ni dengan panjang ni sama, sudut. Panjangnya adalah 5 cm, so kat sini pun akan jadi 5 cm. Okay, total angle kat sini akan jadi 180 darjah. Okay, untuk soalan
Okay, bermaksud triangle-nya adalah ABC tu adalah macam ni. ABC tu macam ni. So dia akan jadi, dia guna cosine. So sini akan jadi A prime, B prime. So awak lukis triangle saja tanpa ikut ukuran yang betul. Tanpa ikut ukuran yang betul, so awak akan dapat kat sini N1. So ni N1. Kemudian yang kedua dia suruh cari state or angle of B. So seperti mana saya bagi tahulah. Kalau sudut kat sini, kalau kat sini awak dapat 70 darjah, so sini akan jadi 110 darjah. Okay, memandangkan soalan ni, dekat soalan ni, okay, soalan ni awak dapat sudut B ni adalah berapa sudut B tadi? 57.24. So kat sini 57.24, jadi sudut kat sini adalah 180 darjah tolak 57.24 darjah. Sebab tu dapatlah 122.76 darjah. Okay, jadi so ingat, ambiguous case ni ada dua keadaan. Satu ni keadaan yang pertama, ini adalah keadaan yang kedua. So ambiguous case bagi kedua-dua keadaan ini boleh berlaku dengan cara kalau panjang sisi sudut yang setentang dengan dia adalah lebih pendek dari panjang sisi yang satu lagi. So ambiguous case akan berlaku. Okay, sampai sini ada apa-apa soalan? Ada. Okay, apa soalan? Okay, so saya harap nanti semua orang dapat jawab soalan solution of triangle ni dengan baik lah. Okay, so kesempatan ni juga mungkin ni untuk kelas yang lain, mungkin ni adalah hari yang terakhir untuk saya bersama-sama dengan awak lah. So saya minta maaf saya salah silap selama saya berada dengan awak selama 5 tahun di MRS Negeri. Dan saya doakan yang terbaik lah untuk awak menghadapi SPM 2021 pada tahun harapan. Okay. Okay, itu saja daripada saya. Saya serahkan pada Cikgu Satya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih kat cikgu. Cikgu nak pindah. Terima kasih cikgu. Cikgu nak balik kampung. Sonok. Ya, betul naik. Ya. Terima kasih cikgu. Stay safe cikgu. Hati-hati cikgu. Bye. So awak balik ni kalau suka tak adalah saya kat asrama. Tak. Cikgu. Hati-hati cikgu. Aduh. Elok cikgu. Rindu cikgu. Saya jangan nangis je lah. Cikgu. Cikgu jangan rindu saya cikgu. Takut awak lah teringat saya ni. Siapa nak ikut Hantar gambar je, hantar gambar. Sekarang ni tak boleh. Nantilah esok lusa. Baik, nanti hantar kat ni tu, kat kami tu. Okey. Cikgu nanti tinggal kereta kat kami tu. Okey. Macam mana? Nak teruskan sesi ataupun nak rehat dulu?